Bukit tadi makin kecil, kecil. Akhirnya jadi sebuku roti yang manis depan dia. Allah tukar jadi sebuku roti yang manis. Bukit gede itu jadi roti. Amalatu sebalona hijau dor, hatiku sangat terkacau. Balungku tinggal ku pegang erat-erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoriek TV. Ya, hari ini kita akan tengok lagi sejarah-sejarah kisah-kisah Nabi ya, dari ceramah Ustadz Auni Muhammad lagi. Dan kali ini kita tengok sejarah atau kisah Nabi yang jarang sekali kita dengar ini ya. Aku juga belum pernah dengar nama Nabi ini sebenarnya guys. Ini first time aku dengar namanya ini, yaitu adalah Nabi Habakuk ya. Nah, ini kan banyak ya, kita tahu kalau nabi-nabi itu nggak cuma 25 ya. Yang wajib kita ketahui kan memang cuma 25, di Al-Quran kan diceritakan cuma 25. Tapi sebenarnya banyak guys, nggak cuma 25 itu nabi dan rasul ya. Ratusan ribu kalau nggak salah, atau berapa puluh ribu gitu ya, kalau aku tak silap ya. Jadi ada yang diceritakan, ada juga yang tidak diceritakan gitu kan. Nah, salah satunya nabi yang satu ini, Nabi Habakuk ini aku belum pernah dengar sebelumnya guys. Kalau Nabi Samson aku pernah dengar, cuma aku nggak begitu tahu ceritanya. Nanti kita tengok juga cerita tentang Nabi Samson itu yang gagah perkasa itu ya. Nah, kita akan lihat video yang satu ini, sumbernya dari channel Takzirah Ustadz lagi. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang terlewatkan atau tertinggal atau belum nonton video-video aku sebelumnya, silahkan cek description box di bawah, itu sudah ada link playlist lengkapnya. Jadi kalian hanya perlu klik di sana, sudah lengkap semua ya. So, langsung aja deh kita lihat video yang satu ini dari Ustadz Auni Muhammad tentang Nabi Habakuk. Yuk. Indoriek. Nak berhenti kan nak lagi? Okey. Nak lagi? Cukuplah pukul 8 dah. Alang-alang. Baik. Ni ada satu kisah berkenaan dengan seorang Nabi lagi Rasul. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa nabi-nabi yang diutuskan ke dunia ni jumlah dia banyak. Dalam hadis 124,000 orang Nabi. 124,000 orang ternyata. 313. Dari Rasul 313 tu, yang wajib kita ketahui nama dia sebagaimana dalam Quran sebut 25 ya. Salah seorang Nabi dan Rasul yang nama dia tak ada dalam Quran, ada seorang Nabi tu riwayatnya nama dia Habakuk. Nabi ni nama Habakuk. Dia ni Nabi kalangan Bani Israel. Nabi Habakuk ni suatu malam dia tidur. Dalam mimpi tu seolah-olah datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Dalam wahyu tu Allah suruh apa? Pagi esok bila kamu bangun daripada tidur, selepas menunaikan solat, kamu kena keluar rumah berjalan menuju ke arah timur. Lepas mayang tu buka pintu rumah, tala ke arah timur, bukan barat, bukan utara, bukan selatan. Bila kamu dah berjalan, benda pertama yang kamu jumpa, tak kira apa pun, benda pertama dah padang pasir kan luas, nombor satu yang kamu jumpa, tak kira dia orang ke binatang ke, kamu kena makan. Bila keluar tu nombor satu yang kamu jumpa, makan. Apa pun makan. Jalan lagi, nombor dua hak kamu jumpa, kamu kena tanam. Tak kira apa pun, tanam. Jalan lagi, jumpa nombor tiga, kamu kena sembunyikan dia. Jalan lagi, nombor empat, kamu kena beri. Jalan lagi, nombor lima, kamu kena lari. Ingat ke tak? Pasti ini ada maksud-maksudnya ya. Kenapa Allah menyuruh Nabi Habakuk seperti itu, pasti nanti ada maksudnya kan ya, tersirat ini. 1 sampai 5. Mula-mula makan, nombor 2 tanam, nombor 3 sembunyi, nombor 4 beri, nombor 5 lari. Dia pun tersedak. Dia kata, apa benda ni? Tapi dah dia tu wahyu daripada Allah, suruh dia buat, nak jadikan ilmu, iktibar dan pelajaran bagi dia, dia pun buatlah. Esok-esok bila dah dia selesai menguruskan diri dia, selesai menghadap Tuhan buat ibadat, dia keluar daripada rumah. Dia pun berjalan ke arah timur. Jalan. Akhir sekali
Benda pertama yang dia jumpa ialah sebuah bukit yang besar. Wah, Tapi arahan pertama kena makan. makan nak bukit. makan bukit ni. Gimana cara makan bukit? Habis ke tak nak makan bukit? Tapi sebab dia perintah Allah. Apa pun kena buat. Kurang-kurangnya buat yang termampu. Kalau roti besar bukit, okey lagi lah roti. Tapi dah bukit-bukit gila. Jadi nak bagi lepas juga tanggungjawab dan arahan, dia pun pi ke kaki bukit. Gimana Bila makan dia bukit, pi guys? ke kaki bukit, dia tunduk, dia nganga lah. Buat macam betul-betul orang nak makan lah. Jadi dia pun nganga dekat dengan betul. Sampai dekat mulut dia, batu tu, bukit tadi makin kecil. Akhirnya jadi sebuku roti yang manis depan dia. Oh, Allah tukar jadi sebuku roti yang manis. bukit gede itu jadi roti. Pasti dia bingung, pasti Nabi Habakuk itu bingung gimana caranya makan bukit. Tapi jadi roti ya, mengecil. Dia ambil roti tu, dia makan lah. Habis makan. Dia jalan lagi, jalan. Jumpa satu tempayan, satu bongkah wang emas. Oh, Wang emas nombor 2 suruh tanam. Alibaba bujang lapuk pun dapat wang emas, dia tanam. Kalau kita tanam ke, wang emas ni Allah kena tanam lah pula. Kalau bawa lari tu okey lah, nombor 5 kan. Kena tanam. Rasa nak, rasa berkenan, rasa nak memiliki, dan Allah suruh tanam gali. Wang emas satu tempayan. Gali, letak kambut. Baru 2-3 langkah nak pi, bergak keluar balik. Hak dia kambuh tadi keluar balik. Tak puas hati ni. Gali kali kedua, bubuh. Kambuh. Baru 2-3 langkah keluar balik. Allah. Gali kali ketiga, kambuh kali ketiga, baru 2-3 langkah keluar balik. Apa pun kita buat perkara ni sampai 3 kali saja. Dah dia nak keluarlah. Arahan dah dibuat. Jalan. Nombor 3, Tuhan suruh apa? Sembunyikan. Dia duduk berjalan ni, tiba-tiba burung pipit. Tahu burung pipit? Tahu. Burung pipit terbang, cemas. Muka burung ni cemas. Suruh musing. Last kali pak hingga atas bau. Apa hal kamu burung pipit? Sebenarnya aku termengah-mengah ni, aku lari daripada burung elang. Burung elang tu duk kejar aku, nak makan aku. Elang. Boleh tak kamu tolong sembunyikan aku dalam baju kamu ke poket kamu? Tapi kalau burung elang tanya, jangan bagi tahu lah. Okey, dia pun ambil burung tu sebab suruh sembunyi, letak dalam poket dia. Duk diam-diam sini. Tiba-tiba mari pula burung elang, tak duk ambak tadi. Wahai Nabi Allah, aku ni lapar sejak pagi tadi lagi. Jumpa burung pipit, kejar tak dan. Ada dia lalu kok ni tak? Janji dah kan? Tak ada tu. Tapi aku lapar sungguh. Jadi dia ada lagi bekalan roti dalam poket dia tadi hak tak habis. Jadi nombor 4 Allah kata beri. Ambil roti tu, ada roti ada. Gantilah burung pipit. Ambil roti makan. Last sekali dia lalu. Jumpa apa? Jumpa kawasan tempat pembuangan sampah. Okey. Sebab orang buang sampah, teruk sampah. Allah katalah lari. Larilah dia. Lari. Habis cerita. Balik semula rumah. Selesai dah. Tapi tak tahu apa benda. Apa malam maksudnya? Tu dia tidur. Sekali lagi Allah datangkan ilham. Tafsiran bagi apa-apa perlakuan yang dia buat. Nah, ini tafsirnya. Dalam mimpi dia, lagu mana? Yang pertama ialah makan. Bukit. Makan di sini bermaksud keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Yang penting tagline bagi cerita ni, sabar. Memang kita nak buat sesuatu benda, pada awalnya kita nampak sukar. Betul. Nampak payah, nampak susah, nampak besar, nampak tak mampulah, rasa tak boleh buatlah, rasa macam tak jadilah. Tapi bila kita try, kita cuba,
kita buat juga, ligan juga, akhirnya bila kita kata tak mampu taklih, berjaya sungguh. Nah, itu dia. Rasa taklih lah 13A, kita berjaga malam, pergi tuition, jaga malam, pergi tuition, tak ponting sekolah, dengar cikgu cakap, jaga semayang, boleh sungguh 13A. Apa perasaan masa tu? Yang penting sabar ya guys ya, sabar dan terus berusaha, bekerja keras gitu ya. Oke, bagus itu guys. Harus dicontoh itu guys, ilmu itu guys. Perasaan dia mula-mula bukit, akhir sekali jadi roti yang manis, rasa puas sungguh. Allah berbaloi sungguh lah usaha aku selama ni. Rasa kalau orang nak belanja makan pun tak lalu dah 13A ni. Makanlah anak makan apa, oh hati geduk-geduk. Nak bagi tahu kat mak ni 13A ni. Memang itulah dia jadi macam roti kenangan yang cukup manis. Bila benda yang sebelum ni kita rasa payah dan sukar, akhirnya berjaya kita bereskan. Betul. Manjada wajada guys. Buat benda baik. Buat benda baik ni tak payah cerita kat orang. Orang akan tahu dengan sendiri. Buat benda baik, tusuk dalam tanah. Bukan kata, oh, tadi saya baru derma kat masjid 10,000. Saya nak bagi tahu saja, takut Itu orang tak tahu. Tak payah guys. lagu tu lah. Jangan riak guys. Lepas tu jumpa dengan orang ni, saya baru derma kat pakcik tepi jalan RM50. Tak payah bagi tahu. Buat benda baik, duduk diam-diam. Maksudnya buat benda baik, tanam. Buat benda baik, tanam. Tapi benda baik ni, dia akan keluar sendiri. Orang akan cakap, dia tu baik sungguh. Dia tu alim sungguh. Dia tu soleh sungguh. Dia tu bagus sungguh. Orang akan cakap. Tak payah kita nak labelkan, tak payah kita nak TV kan, tak payah kita nak iklankan, promosikan kebaikan kita. Benda baik ni memang orang akan nampak, dia akan keluar dengan sendiri. Oke. Jadi buat baik secara tersembunyi. Berbuat baik nggak perlu disombong-sombongkan gitu ya. Yang penting niatnya kita baik gitu kan. Nanti juga tahu sendiri orang kalau kita sudah berbuat baik gitu ya maksudnya guys ya. Wah bagus juga ini ya pelajaran ini ya. Patut ini guys dicontoh guys. Bila orang minta kita ni simpan rahsia, jaga betul-betul amanah tersebut. Jangan buka rahsia orang, jangan buka aib orang, jangan buka amanah orang. Oh itu simpan. Orang itu, semua jaga-jagalah. Ni lepas pada kawan tu lepas, sebenarnya mamak tu buka rahsia dia. Aku habaq kat hang seorang saja. Lepas tu kawan tu pula habaq, last kali mari kat dia pula. 40 orang dah. Hang jangan bagi tahu lah. Padahal dia dah puncanya. Jangan rahsia orang, aib orang walaupun nampak pada mata kita tak elok, dia minta kita jaga. Bila kita ni pandai jaga, dia akan jadi macam Nabi. Oke. Nabi ni amanah dia, bila orang kafir musyrikin Mekah kafilah ni, dia nak pergi jalan jauh, harta dia, barang-barang penting, dokumen-dokumen penting, dia bukan bagi kat Abu Jahal pun tinggal. Dia bukan bagi kat Abu Lahab, dia pergi jumpa Nabi. Dia sendiri hari-hari marah Nabi, hari-hari kutuk Nabi, hari-hari nak bunuh Nabi. Bila nak pergi meniaga, barang tu dia pergi kat Nabi, dia tak percaya kat Abu Jahal pun. Percaya sama Dia tak Nabi. percaya kat Abu Lahab. Biar sampai tahap tu, bila seorang tu, aku tinggal dulu amanah kat ustaz tu, dia jaga sungguh kalau hang nak pi, pilah kat dia. Bila orang tahu kita baik, kita jaga, orang akan pi. Betul. Bila orang start tahu kita buat khianat, orang tak percaya dah. Ceritalah apa ni dulu aku melakukan kesilapan. Oh, buat ayat baik tak payahlah. Yang keempat, sekadar kemampuan yang kita perlu dan boleh bagi. Dah ada masa tu separuh roti lah. Oke. Dah kata masa tu ada sekupang, orang minta derma pun sekupang lah. Masa tu ada nasi sebelah, orang lapak nasi sebelah lah. Tu je mampu ada. Kurang-kurang jangan menghampakan orang lain kalau kita tu ada dan memiliki sesuatu yang lebih dari keperluan kita. Ni kita lebih-lebih dah, kalau boleh suruh orang bagi lagi kat kita, bukan kita nak bagi kat orang. Akhir sekali ialah tempat mengumpat tu, tong sampah tu. Bila kita lalu satu-satu kawasan, dengar-dengar orang duk cerita hal orang. Orang duk mengumpat pasal orang. Tak payah duduk lah. Kita Lari. bukan tak payah duduk, pi sambung cerita tu. Orang duk cerita mamat tu, kisah dia zaman muda-muda lagu ni lah. Akan kawan ni pun, aku pun agak. Jadi sampah itu tadi ibaratkan
umpatan-umpatan orang gitu ya. Jadi kita harus lari gitu, menghindarinya gitu ya. Oke. Wah, bagus ini guys ilmunya nih. 5 ilmu ini perlu dicontoh banget ini guys. Rasa lagu tu juga kita pergi duduk. Banyak lagi hakmu tak tahu mamak ni. Ni aku nak cerita ni. Mamak ni gini, mamak gini. Dia pergi tambah pula. Tak payah duduk tempat aku tu tinggal. Tempat tu gambaran dia apa tadi? Tong sampah. Bila tong sampah mulut tu hak busuk-busuk lah. Lari. Kita hari ni jadi tempat sembang. Kadang-kadang kalau jiran tu ada gerai pula bawah pokok mangga depan rumah dak. Sambil-sambil cari kutu, sambil-sambil minum kopi tu. Cerita Kak Melah keluar, cerita Kak Senah keluar, anak Kak Bedah jadi lagu tu, anak Kak Melah jadi lagu ni, macam-macam cerita. Kadang-kadang kita cerita tu, kita katalah tak ada niat nak mengumpat, kadang-kadang nak suruh beringat takut anak kita jadi lagu tu. Tapi bila dah sebut nama cerita macam-macam ni, dia akan jadi lebih ke dia akan jadi kerak dah? Dia akan jadi lebih lah, macam-macam keluar lah. Betul. Bila cerita tu kadang-kadang terkait dengan orang lain. Bila kawan tu nak cerita, nak bagi tahu saja, anak dia tu jadi lagu ni, dia pun teringat kisah ni berlaku juga pada orang lain. Oh, Melah lagu tu, Melah dulu tu lagu tu jugalah. Kawan tu pun ada pula kawan dia. Oh, Noriah dulu pun lebih kurang juga. Gibah. Keluar habis elok-elok pukul 8. Saya pun kena keluar dah ni. Bolehlah kot, saya pun tak ada suara dah ni. Jadi insya-Allah pertemuan kita kali ni saya minta walaupun buat kali pertama, moga dia akan terus mengikat tali persaudaraan dan silaturrahim yang berterusan sampai masing-masing di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tadi guys, kisah Nabi Habakuk. Walaupun cuma pendek tapi bermakna banget tadi ceritanya guys. Pelajarannya bagus banget. Hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil dari kisah itu tadi sangat bermanfaat. Bagus banget ya guys ya. Jadi ada 5 tadi ilmunya yang perlulah kita contoh di kehidupan kita ini. Karena memang sering terjadi juga di kehidupan kita gitu kan. So, nanti kita lihat lagi lah kisah-kisah Nabi atau Rasul yang lain yang bagus-bagus dari Ustadz Auni Muhammad. Jadi tungguin lagi video aku selanjutnya. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao. Sayonara, sampai berjumpa lagi.